Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Doktor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang juga buat Tuan Hams. Alhamdulillah jumpa lagi kita malam ni. Okey. Okey, selamat datang. Dr. Suria, Tuan Hams dari Kota Kinabalu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fahmi Nazrin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita kembali. Bertemu kembali kita malam ini pada pertemuan yang ke-37. Alhamdulillah, kita sudah pun bersiaran. Kita sudah live di FB Syifa Talaqi Musyafah Al-Quran buat kali yang ke-37 malam ini. Alhamdulillah, kelas kita yang ke-37 malam ni. Untuk kelas pengajian Iqra', kelas pengajian bacaan Iqra'. Okey, alhamdulillah. Okey. InsyaAllah malam ni kita akan menyambung kembali bacaan kita masih lagi di Iqra' 5 muka surat 10. Okey, sebelum kita bermula dengan lebih lanjut, sebelum saya terlupa, banyak kali saya terlupa juga. Mohon bantuan, mohon kerjasama, mohon sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, untuk sama-sama dua perkara lah. Pertama, kita klik button like kat bawah tu. Like boleh, love boleh. Okey. Supaya tujuannya lebih banyak saya difahamkan lah. Internet marketing ni saya tak berapa faham sangat, tak berapa reti sangat. Facebook marketing ni kan. Tapi saya difahamkan oleh sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang arif tentang pemasaran di internet ni. Katanya lagi banyak like, lagi banyak love yang kita tekan, lagi tinggi engagement kita. Engagement. Okay. So, lagi tinggi engagement, lagi tinggi kebarangkalian. Probability kelas kita ni untuk ditonton oleh lebih ramai orang kat luar sana. Itu manfaat dia lah. Saya difahamkan begitu. Wallahualam. Mungkin ya, mungkin tak. Mungkin je lah kot. Sebab ini dikongsikan oleh rakan-rakan kita yang arif lah tentang Facebook ni. So, dia kata lagi banyak like, lagi banyak love yang kita tekan, lagi tinggi engagement. So, bila engagement tu tinggi, lebih ramai lagi. Live kita ni akan orang kata apa istilah dia, menjelma di banyak tempat lah katanya. Wallahualam. Saya pun tak faham macam mana Facebook ni punya konsep lah, punya ni teknologinya. Okay. So mohon bantuan lah, sokongan sahabat-sahabat sekalian supaya kita klik button like, love kat bawah tu, supaya live kita ni akan orang kata apa, lebih tinggi trafik dia. So lebih mudah untuk ditonton oleh lebih ramai rakan-rakan kita, kawan-kawan kita muslimin muslimat di luar sana, supaya lebih ramai lagi orang boleh dapat manfaat. Itu yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Wan Malik, selamat datang.
Okey, yang pertama. Yang keduanya, mohon juga bantuan, sokongan, kerjasama, sokongan, bantuan, benda yang sama daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, untuk kita klik button share juga. Itu pun tujuan objektif yang sama juga. Klik button share, boleh share dekat Facebook kita sendiri, dekat wall kita sendiri, ataupun share di grup kejiranan kita ke, grup schoolmate ke, grup office mate ke, grup negeri kita ke, grup kampung, grup taman, grup daerah kita ke. Dengan tujuan dan objektif yang sama lah, supaya kita boleh war-warkan majlis ilmu kita ini, supaya kita boleh dapat manfaat yang sama, insya-Allah. Kita boleh dapat manfaat dengan asbab kita share tadi. Dengan asbab kita share, lebih ramai lagi muslimin muslimat di luar sana yang mungkin tengah online di FB sekarang, yang nampak kelas kita ni, yang boleh turut serta dalam majlis ilmu kita ini, dan mereka mungkin boleh dapat manfaat yang sama, insya-Allah. Mungkin boleh belajar sesuatu, dan dengan asbab kita share tadi, mungkin ada ganjarannya di sisi Allah, mudah-mudahan. Sebab kita yang share, kerana kita share, ramai yang tahu, ramai yang datang join kita, ramai yang dapat belajar sesuatu dengan asbab kita share tadi. So ada ganjaran di sisi Allah, sudah pastinya. Sudah pastinya ada ganjaran di sisi Allah dengan asbab kita klik button share tadi kan. Bila kita klik button share, ramai orang tahu. Dengan asbab orang tahu tadi, dengan asbab kita share, ramai yang join. Okay, so dia konsep yang sama lah bila kita mengajak orang kepada kebaikan kan. Waalaikumsalam warahmatullahi, Tuan Amran. Okay, Tuan Amran daripada Bangi. Waalaikumsalam juga buat Puan Ruby Taib. Alhamdulillah Puan Ruby kali yang keempat malam ni Puan Ruby Puan Ruby daripada Kuantan, alhamdulillah. So sesama kita boleh klik button like dan juga klik button share, supaya objektifnya kita boleh war-warkan majlis ilmu kita ini. Kita mengajak ramai lagi di Facebook ni, di Malaysia sahaja kan, dianggarkan kita ada berapa, saya tak pastilah exact figure kan, tapi ada jutaan lah. Ada jutaan, khususnya pada malam-malam hari ni lah. Lebih ramai orang yang online di FB kan, lebih ramai, terutama sekali lepas dah habis solat isyak, dah habis makan malam, ramai orang santai-santai malam, dah tak ada buat apa, tengah musim PKP pula tu. So ramai yang online sekarang di FB. So mungkin dengan sebab kita klik button share tadi, dengan sebab kita klik button like tadi, kita mungkin share dekat grup kejiranan, grup taman, grup negeri, grup kampung kita, grup kawan sekolah, kawan universiti. Dengan sebab kita share, ramai orang tahu, ramai orang datang ke majlis ilmu kita dengan sebab kita share. Dia punya kaedah yang sama bila kita mengajak orang kepada kebaikan kan. Bila kita mengajak orang kepada sesuatu kebaikan, pahala yang orang tu dapat atas kebaikan yang dia kerjakan, kita juga dapat ganjaran yang sama di sisi Allah tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat kebaikan tu. Itu. Dalam Islam konsepnya macam tu. Konsep networking kan. Kalau kawan-kawan biasa dalam bisnes networking, multi level marketing tu kan, konsep yang sama. Cuma dalam itu bisnes lah. Ini ganjaran di sisi Allah. So bila kita ajak, walaupun orang yang kita tak kenal kan, kita ajak seseorang Muslim yang lain mengerjakan kebaikan, contohnya menghadiri majlis ilmu ini. So dengan sebab kita ajak, dia dapat ganjaran di sisi Allah kerana menghadiri majlis ilmu. Memang ganjarannya sangat-sangat besar kan. Kita pernah sebut dulu, masa bulan Ramadan dahulu saya pernah sebut hadis Nabi menyebutkan ganjaran. Ada hadis yang menyebutkan tentang bersamaan dengan 1000 rakaat solat sunat, ganjaran kita menghadiri majlis ilmu. Saya pernah sebut dulu kan masa bulan Ramadan yang lalu. Kalau dalam masa satu malam kita live ni, kelas kita ni lebih kurang 30 minit ke 45 minit lah lebih kurang. Okey, dalam masa 45 minit, kalau kita ada masa, yang pertama dari segi logiknya lah, umrahnya, adatnya, tak sempat kita nak buat solat sunat 1000 rakaat, memang tak sempat. Yang pertama, dalam masa 45 minit kan, setengah jam 45 minit ni, rasanya 1000 rakaat tak sempat kan. Kita tarawih 8 rakaat campur 3 rakaat witir pun dah setengah jam 40 minit kan. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, kalau pun sempat dalam masa 1 jam, 30 ke 1 jam lah, kalau pun sempat kita tunaikan solat rakaat 1000 rakaat, kalau pun sempat dari segi masanya, persoalannya mampukah kita tunaikan solat sunat 1000 rakaat? Mampukah kita? Saya rasa bukankan dalam 1 jam, dalam masa 1 hari pun boleh tentu kita boleh buat solat sunat 1000 rakaat. Tapi Allah janji, dalam hadis Nabi ada sebut, dengan menghadiri majlis ilmu, apatah lagi kita mempelajari kalamullah, ayat-ayat Allah yang mulia ini. So Allah menjanjikan ganjarannya ibarat kita mendirikan solat sunat 1000 rakaat. Okey, kita yang hadir. Bila kita ajak kawan lain yang hadir, dengan asbab kita share tadi, kawan lain hadir, dia dapat ganjaran yang sama, kita pun dapat ganjaran yang sama juga macam dia. Kerana asbab kita ajak, tanpa mengurangi pahala kawan kita tu, tanpa mengurangi pahala sahabat ataupun kenalan kita tu tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. All clear, teruskan. Okey, terima kasih Syira. Waalaikumsalam juga buat Puan Mariam Puan Mariam, okey.
Okey, alhamdulillah. Okey, so malam ni kita terus menyambung pelajaran kita. So dah klik share, dah klik like, kita terus Kita terus. So malam ni semua berjalan lancar, alhamdulillah. Suara pun cantik, suara jelas, audio jelas. Okey, paparan skrin muka surat 10 jelas Boleh saya dapat feedback? Saya dah tukar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teacher macam saya ngajar English pula. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Ella, selamat datang. Okey, saya mohon feedback. Saya baru tukarkan skrin ke muka surat 10 Iqra 5. Muka surat 10 Iqra 5. Boleh jelas ke paparan full screen ni? Boleh jelas ke? Sebab ada beberapa malam, banyak malam juga kan. Ada malam-malam tertentu. Masa Ramadan dulu pun banyak. Jelas, alhamdulillah. Okey, nampak full full page Okey, jelas, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Terima kasih atas feedback. Okey, alhamdulillah. Doktor pun jelas, alhamdulillah. Okey, so kita sambung bacaan. Puan Mariam, alhamdulillah, terima kasih Puan. Puan, terima kasih. Clear teacher. Okey, Puan Ella Ujung ayat, Allahu Akbar. Tuan Ham tak nampak ujung ayat ni. Saya ke mana? Ke kiri Tuan Ham Okey, saya adjust sikit. Mudah-mudahan okey dah, mudah-mudahan. Okey, Tuan Ham saya dah adjust sikit tu. Mudah-mudahan boleh nampak full. Tak full. Allah, Tuan Amran pun tak full Belah mana yang tak full Okey dah ke? Saya dah cuba adjust dah tu. Saya terpaksa kecilkan sikit. Apa panggil istilah dia? Zoom in zoom out. Saya terpaksa kecilkan sikit. Terang, huruf-huruf terang. Okey, terima kasih. Ke atas. Macam tu doktor Okey ke doktor? Doktor okey. Tuan Amran kita dah berbangi je. Tuan Ham ni jauh ni KK. Ke kiri sikit. Sini okey. Oh, Puan Lia okey. Ke kiri lagi sikit Okey. Okey doktor, okey, alhamdulillah. Sikit lagi. Allahu Akbar, sikit lagi sikit lagi Okey ke tu? Ke kiri sikit lagi. Allahu Akbar. Saya takut nanti tulisan jadi kecil sangat lah. Saya terpaksa kecilkan lagi skrin tu. Zoom out. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nur Nasuha Kamarul Zaman, selamat datang. Selamat datang Puan Nur. First time Puan Nur Okey ke dah ke skrin tu? Saya dah buat beberapa kali adjustment dah tu. Cik Kamarul Zaman, Muhammad Ali, selamat datang. Okey ke Cik Kamarul Zaman? Cik Puan Nur Nasuha Kiri banyak sikit. Masih tak nampak penuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya rujuk pada handphone anak saya pun follow live kita ni. Anak saya kata kalau tuan-tuan yang perempuan tak nampak kena rotate screen. Apa panggil? Tengok paparan skrin tu dalam bentuk landscape baru boleh nampak lebih luas. Baru boleh nampak full. Boleh? Saya pun tak tahu kenapa jadi macam tu Dia ada waktu okey, ada waktu tak okey. So saya teruskan So buat tuan-tuan, siapa tadi Tuan Amran, Tuan Hams, Fahmi Nazrin, boleh tengok skrin tu dalam bentuk melintang lah, landscape baru boleh nampak full. Okey dah, okey. Saya proceed saya teruskan. Handphone alih ke kiri sikit. Syira okey. Saya dah alih ke kiri dah. Cik Kamarul Zaman, saya dah hijab banyak kali dah. Saya terpaksa kecilkan
ni dah, apa nama pengistilah dia, zoom out zoom in, zoom out. Saya takut kalau saya ni jadi tulisan tu nampak terlalu kecil sangat. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang masih lagi tak boleh nampak full screen, cuba pusingkan handphone tu, tengok dalam paparan landscape kita panggil kalau phone macam ni, phone macam ni, pusing kepada macam ni, macam tu. Sebab saya refer pada handphone anak saya tadi, dia pun tak nampak full. So bila dia rotate ke macam ni, baru nampak full. Tuan Ham sudah okey. Alhamdulillah. So saya terus sambung bacaan kita di muka surat 10 Iqra 5. Kita masuk topik yang baru hari ini. Bacaan dengung. Okey, dah full. Alhamdulillah. Kita teruskan Untuk muka surat 10 Iqra 5, hari ini kita akan sama-sama membaca, membunyi dan menyebutkan bacaan dengung ataupun disebut gunnah. Gunnah. Setiap bacaan nun atau mim syiddah. Cantik. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Cik Kamu Zaman. Terima kasih. Sekarang dah dapat full. Alhamdulillah. Tulisan jelas saya takut kecil sangat. Ikut Tak kecil sangat, nampak jelas tulisan Takut nampak full tapi tulisan pula kecil sangat. Ikut Setiap bacaan nun dan nun atau mim ataupun nun dan mim syiddah. Nun syiddah, mim syiddah ataupun nun yang ada sabdu, mim ada sabdu. Ini kita panggil sabdu lah. Sabdu tu bahasa Melayu lah. Bahasa yang canggih sikit. Bahasa ada segi istilah terjemah syiddah, sabdu lah Sabdu ni bentuk dia macam W ni. Bentuk macam W ni. Setiap bacaan nun syiddah ataupun nun sabdu, mim sabdu ataupun mim syiddah hendaklah didengung. Dengung istilah dia panggil gunnah lah. Bahasa Melayu kita panggil dengung. Sekadar 2 harakat atau lebih. Boleh lajak sampai 3 boleh. 2 harakat ke 3 harakat. Boleh lebih. Kurang aja yang tak boleh. Boleh Bila kita jumpa je sabdu, jumpa je syiddah ataupun simbol W ni. Simbol W ni adalah simbol bagi bacaan sabdu ataupun syiddah. Pada nun dan juga mim, maka kita hendaklah tekan pada huruf nun, tekan pada huruf mim berserta dengan dengung 2 harakat. Apa maksud nun bersabdu, mim bersabdu? Ini maksud dia. Nun bersabdu ni maksudnya ialah sebenarnya ada 2 bacaan nun kat sini. Satu nun mati, satu nun hidup. So, I tekan pada nun mati. In, na. In between, tengah-tengah ni kita kena dengung dia 2 harakat. Itu maksudnya. So, setiap bacaan nun bersabdu, nun syiddah, mim bersabdu, nun syiddah ni, maksudnya ada 2 nun ataupun ada 2 mim. Satu nun mati, satu nun hidup. Hidup baris, ikut baris ni lah. Kalau mim pun sama. Satu mim mati, satu mim yang berbaris hidup. Inna maksudnya ada 2 nun. Sebab tu kita baca dengan in. Tekan dulu pada nun mati. Kemudian tengah-tengah tu ada dengung dulu 2 harakat. Na. Boleh Itu bacaan nunnya. So maksudnya, saya pusing balik skrin. So kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Rosmina Selamat datang Puan Rosmina. Puan Rosmina Abdul Razak. Selamat datang saya ucapkan. First time Puan baru first time saya nampak nama Puan muncul dekat ruangan komen kita ni. Sorry kita balik kepada page. Kita tunjuk dulu. Sorry kita balik pada page dulu. Kita tengok bacaan yang pertama ni na. A 1 harakat, na 1 harakat. Ana. Boleh Ana. Yang bacaan yang kedua. A, nun syiddah, nun sabdu. Nun yang ada W ni. Tekan pada huruf nun, step pertama. Step kedua, dengung 2 harakat ataupun maksimum 3 harakat, 2 ke 3 harakat. Alhamdulillah baru first time join. Selamat datang Puan Noriha Abdullah. Selamat datang saya ucapkan. Selamat datang. Tekan. Kaedah dia. Bacaan. Kaedah ataupun langkah ataupun step untuk kita membaca nun bersabdu. First, kita tekan pada nun an. Kemudian dengung 2 harakat. Lepas tu lepas dengan baris yang ada ni. Macam ni baris atas. Lepaskan dengan baris atas. Na. Boleh saya tunjuk sikit. Kita ada 3 step. Urus sadu atas nun. Step pertama tekan pada nun. An. Lidah kita tekan pada langit atas gusi tu. An. Step pertama. Step kedua dengung. Dengung bunyi kat mana? Di hidung.
Sebab tu kalau hidung kita tersumbat, orang yang sesama teruk kan, hidung dia sumbat. Memang blok terus. Nak bernafas ikut hidung tak boleh. Kan kena bernafas ikut mulut. Dalam keadaan macam tu, biasanya, lumrahnya, adatnya memang bacaan dengung sukar ataupun hampir tak boleh dilakukan. Contoh, saya tutup hidung lah. Memang tak boleh nak buat dengung. Memang tak boleh nak buat dengung. Sebab dengungnya bunyi di hidung. Sebab tu dia punya tester dia, kita tutup hidung. Maksudnya kalau dah tak boleh nak bunyi dengung, maksudnya perfect lah kita punya bacaan dengung kita tu. Kalau kita boleh tutup hidung, selama je kita boleh baca, maksudnya dengung kita tu tak sempurna lagi. Sebab dengung dia adalah bunyi yang keluar daripada ruangan hidung ni. Ruangan hidung ni. Okey, nanti sampai masa kita akan huraikan. Ini dipanggil special, makhraj yang special dipanggil makhraj hidung, rongga hidung. Khaishum istilah dia. Okey, detailnya insya-Allah di masa akan datang. Malam ni saya nak bagi tahu mudah. Bunyi dengung, apa saja hukum dengung yang kita baca lepas ni mesti bunyi dia di sini. Hidung. Okey, hidung. So tester dia nak tahu bacaan dengung kita perfect tak perfect, tutup hidung. Tengok cuba bunyikan dengung tu. Kalau dengung tu tak boleh, maksudnya kita punya bacaan dengung itu boleh kata sempurna lah, hampir sempurna. Sebab dia mesti bunyinya datang daripada hidung. Okey. So step pertama an. Dengung hidung an 2 ke 3 harakat Step ketiga lepaskan. Ikut baris dia lah. Okey? Okey. Boleh? Assalamualaikum Cik Usop. Sorry lambat. Tak apa. Tak apa Cik Usop. Bas mini kan. Bas mini lambat sikit. Okey. Kalau naik MRT cepat sikit Cik Usop. Okey. Boleh? Okey, seterusnya. Ma. Biasalah satu harakat. Ma. Satu harakat. Ma satu harakat. Ma. Okey. Mim ada syiddah. Ada sabdu. Ada W ni. Tekan pada mim dulu. Step pertama. Step kedua dengung. Ni dengung tutup mulut Yang tadi dengungnya buka mulut, lidah tekan pada kawasan atas gusi. Yang ni dengungnya tutup mulut sebab mim tekan pada mim. Lepas tu dengung dalam keadaan tutup mulut. Dengung sama bunyi di hidung tapi mulut tekan. Bibir tekan. Ma. Okey, boleh Okey, saya tunjuk sikit. Waalaikumsalam. Dua-dua Cik Usop dah sampai dah. Satu Cik Usop Bangi. Okey, kita punya otai kat Bangi. Satu lagi Cik Usop JDT. Waalaikumsalam Cik Usop, selamat datang. Okey. Step pertama, tutup mulut dengungkan dia. Lepas tu dengung je di hidung kan. Step pertama tekan pada mim. Sebab mim so bibir kacip. Lepas tu lontarkan dengung, nafas kat hidung. Nampak bunyi kat hidung dengung. Lepaskan ma. Boleh? Ma. Okey, 3 step Boleh 3 step dengung ma, lepaskan. Okey, boleh Okey, tu sikit dah dia. Dan kena pastikan dengung dia tak boleh terlalu cepat, tak boleh terlalu pendek, tak boleh terlalu singkat. Panjangkan. Ma. Boleh lajak 2, boleh lajak 3. 3-4 harakat boleh. Tak ada masalah. Cuma pendek sangat tak boleh. Contoh amma. Tak kena. Lajakkan, panjangkan sikit. Biar jelas bunyi dengung tu. Amma. Boleh Okey, seterusnya kita baca bawah. So sama tekan, dengung, lepaskan dengan baris dia. Innahu. Okey, seterusnya. In. Lepas tu dengung, lepaskan na. Innaha. Boleh? Innaha. Okey, jadi tutup mulut, kacip bibir rapat-rapat, tekan bibir. Ada tekanan pada dua bibir, atas dan bawah. Ummuhu. Okey, hati-hati. Ni saya pernah ulang banyak kali dulu Pastikan sebab apa saja huruf yang berbaris, ni ada baris Semua huruf hijaiyah, semua huruf Al-Quran yang ada baris, wajib kita bunyikan dia, bacakan dia, sebutkan dia dengan satu harakat dulu. Bukan terus hati-hati bukan dibaca dengan tapi satu harakat dulu. Baru tekan pada mim. Tengok bunyikan, perhatikan. Bukannya boleh Semua huruf yang berbaris wajib kita baca, sebut, bunyikan dengan kadar satu harakat dulu. Baru kita tekan pada mim tadi. Jelaskan bunyi dulu. Ummuhu. Bukannya bukannya kalau kita baca tu tak sempat bunyi dia satu harakat. Tak sempat. Tak dan satu harakat.
Okey. 0.05 harakat tu. Ummuhu. Bukan dia dia ada timing sikit. Okey, boleh jelas jangan cepat sangat, jangan sama juga case dalam surah Fatihah saya selalu sebut alham dia bukannya okey, sama case macam yang bacaan kita sekarang ni, bukannya tapi okey, simple aja, nampak macam ringan tapi merupakan satu kesalahan kalau kita tak hati-hati. Sebab itu kaedah bacaannya semua huruf hijaiyah yang berbaris wajib dibaca, dibunyikan, disebut dengan kadar satu harakat. Wajib, bukan harus lagi. Okey? So bunyikan di satu harakat dulu. Ummuhu. Boleh? Ummuhu. Okey, seterusnya. Ummuha. Okey, boleh Okey, kita baca ayat berikutnya. Sama-sama kita baca, boleh follow follow saya insya-Allah. Innahum kanu mujrimin. Ini perjalanan kita yang lalu perjalanan kita yang lepas, yang bila 2 hari lepas kita baca dengan kadar 4 harakat. Kita boleh pilih 2, kita boleh pilih 4, boleh 6, tapi kita pilih 4 lah yang lebih cantiknya, yang lebih seragam, yang lebih manis kita kata min. Okey, jaga ni qalqalah muj, bukan muj. Muj tu salah, yang betul muj. Okey, bukan home ni jaga dengung. Satu harakat dulu. Bukan in. Macam yang tadi sama case ni, bukan tapi in. Dulu bunyi sekejap dulu dalam timing satu harakat. Hati-hati jangan terpanjang. Ada orang nak jaga sangat satu harakat tadi, dah jadi dah terlebih. Pendek aja bunyi. Bukan in, bukan bukan in ataupun tu dah terlebih. Pendek sangat, sedang-sedang, satu harakat aja. Bukan in ataupun boleh boleh follow boleh follow, boleh dapat. Okey, semua jelas saya takut saya shock sendiri pula Okey, faham Okey, boleh Okey, kita sambung bacaan Okey. Innahum kanu mujrimin. Okey, boleh follow Boleh, terima kasih Puan Rosmina. Okey. Okey, seterusnya. Wa inna. Sama na kita ada misai Semalam kita baca misai semalam kan? So 4 harakat. Ingat ada timbul banyak isu semalam saya uraikan. Ada yang baca misai ni 2 ada baca 4. Ada baca 5. 4 atau 5 boleh. Yang tak boleh 2. 2 itu adalah bacaan bagi aliran, bacaan bagi mazhab, bacaan bagi tariq yang berbeza dengan bacaan kita. Okey, saya dah uraikan panjang lebar kan. Saya dah tunjuk dah bukti salah satu daripada kitab. Di masa akan datang bila kita masuk topik ini nanti, bacaan pelajaran tajwid nanti saya akan uraikan dengan lebih detail insya-Allah. Okey, semalam saya dah sebut, hati-hati. Jumpa je misai, tak payah fikir panjang, terus baca dia 4. Maksimum 5 sikit boleh lajak lah, boleh 5. Sebelah kanan tak nampak. Allahu Akbar. Sebelah kanan okey. Tadi kiri tak nampak. Okey. Okey Cik Yusof Boleh? Saya dah ke kanan sikit tu. Mudah-mudahan okey Oh. Nak kena tukar iPhone nampaknya ni. Dia tak mahu. Android dah mengajuk dah ni agaknya. Dah banyak kali dah jadi macam ni kan. Ni Cik Yusof Bangi ni toke sate ni boleh sponsor saya iPhone ni agaknya. Ni kita ada toke sate dari Bangi ni kan. Toke dia bukan setakat toke sate, dia toke iPhone juga ni Cik Yusof ni. Okey. Okey, boleh Cik Yusof JDT. Okey Cik Yusof rotate handphone anda. Betul-betul. Betul. Terima kasih Puan Ella. Kalau tak ni boleh rotate. Tengok dalam keadaan phone to landscape. InsyaAllah nampak full. Okey, saya sambung Wa jaga wa inna, tekan pada nun, dengung 2 harakat. Ni ramai orang confuse juga. Sebab kat sini dengung 2 harakat, lepas tu na panjang pula 4 harakat. Okey. Jadi ni ada orang confuse. Kadang-kadang dia nak panjangkan na ni 4 harakat, dengung tak ada panjang. Ada setengah tu dia pergi panjang dengung pula 4 harakat, na pula pendek.
Okey. Oh, okey Cik Yusof. Okey, saya tunggu iPhone Cik Yusof Sekarang ni iPhone berapa? iPhone 11 Okey, alhamdulillah kita ada penaja iPhone Okey, terima kasih Cik Yusof JDT. Alhamdulillah okey kan. Okey. Okey. Oh, batuk saya dapat order untuk sponsor iPhone ni. Okey. Wa inna ilaihi raji'un. Okey, boleh seterusnya. Thumma adbara yas'a. Okey, ni mim. Tekan. Bibir tekan. Lepas tu dengung. Lepaskan dengan baris dia. Okey, mula kita ada qalqalah, jaga sin, desir, yas. Thumma adbara yas'a. Okey, boleh jaga dengung ni. Thumma. Ni kacip bibir. Thumma adbara yas'a. Jangan pendek sangat. Ada orang ramai yang baca thumma ad. Tak cukup. Panjang sikit. Thumma. Okey, boleh seterusnya. Boleh follow saya, kita baca sama-sama. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Okey, dengung kat sini. Tekan pada nun, dengung, lepaskan dengan baris dia. Nal jahima hiyal ma'. Jaga hamzah. Ma'wa. Ini biasa berlaku kesalahan kan. Biasanya dua kesalahan berlaku hamzah mati. Ada baca dengan tu kita dah baca menghampiri bunyi huruf ain. Salah. Ataupun ada yang bunyi hamzah lemau. Bukan ma' dia kena ma'. Hamzah ni keras. Ma' solid bunyi dia. Ma' okey, terus langgar dinding. Ibaratnya langgar dinding ma' okey, sekali lagi kita baca. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Okey, wa dua harakat ada alif, ya tak pakai. Okey, seterusnya. Labithina fiha ahqaba. Okey, ba dua harakat. Ni kita belajar masa pelajaran baca macam K. Betul, macam bunyi huruf K, macam betul. Betul. Waalaikumsalam Puan Umi, lambat lagi, tak apa. Nanti boleh tonton balik rakaman daripada awal, boleh tengok dari awal Puan Umi Tak apa, tak ada masalah, kita faham ada anak kecil kan. Okey. Puan Ella macam K je, hampir bunyi macam bunyi huruf K. Cuma K dia bunyi K dalam tekak lah. Kena pastikan memang bunyi dia macam bunyi huruf K, macam kita sebut tak nak mak. Kan? Tak TAK, tak nak mak. Tak nak mak. Okey. Tapi pastikan sebab hamzah bunyi dia dalam tekak. Kita punya bahagian tekak leher kita yang paling bawah, halkum yang paling bawah tu kena bunyi kat situ. Mak wa mak. Okey. Menghampiri bunyi K. Tapi K yang bunyi dalam tekak lah. Okey. K yang bunyi dalam tekak. Mak wa. Okey. Okey, kat mana kita tadi? Yang ni tadi kan? Okey. Sekali lagi kita ulang. Labithina fiha ahqaba. Okey, boleh seterusnya. Hadaiqa wa a'naba. Okey. Ni tak ada dengung Ini pun tak ada dengung. Jaga dam 4 harakat, ba kita berhenti jadi 2 harakat, ain okey, tak nak baca dengan dia bukan macam hamzah. Hamzah sifat dia keras, solid. Ma wa ain tak. Ain dia bunyi dia berekor sikit. Saya bagi analogi mudah, ibaratnya kita brek kereta lah, brek basikal ke brek motor ke, brek tak makan. Hamzah ni brek makan. Ma wa makan, brek makan punya ni. Yang ni macam apa kita panggil dia brek ABS dia ada. Waalaikumsalam Syah. Maaf lambat. Tak apa. Okey. Tak ada masalah. Nanti boleh tengok rakaman balik Syah Okey. Dia macam berekor sikit. Okey. Sekali lagi. Hadaiqa wa a'naba. Okey, jaga baru harakat Ini nampak simple tapi biasa sangat. Very common kata orang putih kan. Ramai yang baca dengan kadar 1 harakat. A'naba. Macam tu bunyi dia. Dia rasa macam okey, betul lah saya baca ba. Baca ba kan? Betul, ba tu betul. Harakatnya yang tak betul. Saya ulang Wa a'naba. Ramai baca macam tu. Guru saya kata, kalau baca macam tu, ba terkejut. Ba terperanjat, guru saya kata. Kenapa terperanjat? Betul ba, bukan ban. Asalnya ban bila berhenti, kita baca gabaran 1, ba.
Yang salahnya bukan pada bunyi ba, yang salahnya pada harakatnya tak cukup, 2 harakat. Lajakkan sikit. Ba wa ana ba. Bukan wa ana ba. Ramai sangat yang baca macam tu. Terlalu ramai. Kadang-kadang bila kita dah baca syok, bila kat tengah-tengah ayat kan, dah baca satu page, dah setengah page, bila jumpa macam ni selalu je. Terutama sekali bila kita dah baca laju tu, hadaiqa wa a'naba. Biasa sangat. Saya sebut, saya highlight supaya kita hati-hati. Tempat yang macam ni, biasa sangat. Macam ni, yas'a ma'wa ni, biasa sangat. Terlalu biasa dan banyak dibaca dengan bunyi betul, harakatnya tak cukup. Panjangnya tak cukup. Okey, hati-hati. Okey, kita sambung berikutnya. Okey, ini ada dengung nun sabdu. Inna hadhihi tadhkirah. Okey, sekali lagi. Okey, dengung dengung, ingat dengung mesti di hidung bunyi dia. Okey. I satu harakat dulu baru tekan. Bukan in tapi in. Tengok inna hadhihi tadhkirah. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Sama-sama kita follow. Thumma amatahu fa'aqbarah. Okey, tekan pada mim. Thumma amatahu fa'aqbarah. Okey, setakat ni okey? Setakat ni okey, boleh follow. Kita ambil masa panjang tadi sebab nak adjust screen tadi kan. Boleh kita sambung muka surat sebelah, boleh tak? Boleh kita sambung satu page lagi. 9 dah hampir 9.40 dah ni. Boleh ke kita teruskan ke muka surat 11, kita habiskan satu page lagi malam ni? Ataupun dah ngantuk dah? Kita start dari lewat dia hampir 9.20 kita start tadi, saya perasan. Sebab ada masalah skrin tak nampak jelas tadi kan. Okey, Fahmi Nazrin kata okey. Puan Rusmina terima kasih. Okey. Puan Ruby alhamdulillah. Okey, boleh Puan Ruby kita proceed satu page lagi. Boleh, terima kasih Puan Nur Nasuha. Okey. Satu page lagi Okey. Muka surat 11 Iqra 5. InsyaAllah kita habiskan page ni satu lagi malam ni insyaAllah. Okey, yang ini adalah topik yang kedua malam ni, masih lagi dalam topik bacaan dengung. Okey. Hukum yang berbeza tapi kaedah bacaan boleh, terima kasih Puan Ruby. Hukum yang berbeza tapi kaedah bacaan yang exactly sama, 100% sama dengan bacaan muka surat sebelah tadi. Okey. Boleh cara bacaan yang sama, hukum je berbeza. Ataupun saya nak mudahkan cerita, perbezaannya ialah bacaan dengungnya sama, kaedah bacaan dengungnya sama, bunyinya sama, bacaan dengungnya sama, boleh. Okey, terima kasih Tuan Hams. Syah pun okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Terima kasih atas sokongan. Okey, terima kasih. Sebab sayang kan baca satu page je, saya rasa sayang sangat. Kan? Kita tak apalah malam tak ada kita nak lorat ke mana kan, tak ada ni kan. Kaedah bacaan sama, bunyi sama, makhraj yang sama. Boleh proceed, terima kasih. Tuan Amran, terima kasih. Cuma perbezaannya ialah pada apa saya nak sebut punca ataupun sebab berlakunya hukum dengung itu. Okey, punca aja beza. Boleh, terima kasih Cik Wan Malik, terima kasih banyak. Okey, saya balik ke muka surat 10. Okey, di muka surat 10 tadi, bacaan dengung berlaku apabila jumpanya nun, kita jumpa nun sabdu, nun syiddah ataupun jumpa mim syiddah ataupun mim sabdu ataupun dalam masa yang mudah apabila kita berjumpa dengan sabdu ataupun syiddah atas huruf mim dan juga nun, maka kita wajib membaca nun dan mim ni dengan kadar dengung 2 ke 3 harakat. Okey. So bacaan dengung pada nun, pada mim 2 ke 3 harakat. Kenapa? Apabila kita berjumpa sabdu ataupun syiddah di atas nun dan juga mim. So, kenapa perlu dengung? Apa punca dengung? Apa sebab? Kerana adanya sabdu atas nun dan juga atas mim. Okey? Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang pernah pelajari topik tajwid sebelum ni, hukum ni dinamakan wajibul gunnah. Nama hukumnya. Okey? Oh, Puan Ella dah tidur ke? Dah terlelap ke? Okey, seterusnya. Yang muka surat 11 ni pula, okey, yang muka surat 11 ni pula, cara bacaan dengung yang sama tapi sebab berlakunya hukum dengung itu berbeza. Okey, okey. Walaupun sebab berlaku hukum dengung itu tak penting,
bukan tak penting. Dia jatuh kategori fardu kifayah lah. Bacaan dengung itu yang penting. Tapi sebab untuk ilmu kan, saya sebut, kalau muka surat 11 tadi, kenapa perlu dengung? Saya ulang kenapa perlu dibaca dengung? Kerana adanya sabdu atas nun dan juga atas mim. Yang ini kenapa perlu dengung? Kerana 4 sebab. Okey, ada 4 sebab. Sebab yang pertama, pertemuan nun jumpa dengan nun. Nun mati jumpa dengan nun hidup. Nun yang ada baris hidup. Okey, nun mati, ni bukan nun mati, ni baris 2 Saya ambil contoh Nun mati jumpa dengan nun. Mana contoh kat sini ni, contoh kat bawah ni boleh tengok kayu yang saya tunjuk ni. Pertemuan nun mati dengan nun yang berbaris hidup. Okey, ini sebab dengung yang pertama. Okey, pertemuan nun mati bertemu dengan nun hidup, nun yang berbaris hidup. Okey, ni sebab kenapa perlu dengung? Sebab adanya pertemuan antara huruf nun mati dan juga nun yang berbaris hidup. Yang pertama. Yang kedua, pertemuan nun mati dengan huruf mim. Nun mati ada kat contoh kat sini. Ni je satu contoh. Kat dalam ni tak ada. Nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim. Maka perlu dengung. Kenapa perlu dengung? Kerana adanya pertemuan antara nun dan juga mim. Nun mati dan juga mim yang berbaris hidup. Tu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, baris 2 pula. Pertemuan baris 2 jumpa dengan nun. Baris 2. Baris 2 jumpa dengan nun. Baris 2 jumpa dengan nun. Maka wajib dibaca dengan dengung 2 harakat. Yang keempat, pertemuan baris 2 dengan mim. Baris 2 jumpa mim. Maka wajib dibaca dengung. So perbezaannya dengan bacaan kita muka surat 10 tadi ialah perbezaan pada sebab ataupun punca berlakunya hukum dengung itu sahaja. Tapi kaedah bacaan dan juga cara bacanya adalah exactly sama. Sebiji sama dengan bacaan dengung yang tadi. Cuma yang bezanya ialah punca ataupun sebab berlakunya hukum dengung itu. Kerana itulah yang muka surat 11 ini, hukum ini dinamakan hukum bagi tuan-tuan yang pernah belajar hukum tajwid. Okey. Bagi tuan-tuan yang tak pernah belajar lagi, yang tak ada info, tak ada masalah, insya-Allah akan datang saya akan huraikan dengan detail. Okey, bagi tuan-tuan yang dah pernah ada asas basic yang pernah belajar, inilah yang dinamakan sebagai idgham ma'al ghunnah. Ni dah nama idgham ma'al ghunnah. Yang tadi wajibul ghunnah. Ini idgham ma'al ghunnah. Bezanya pada sebab berlakunya hukum dengung, tapi kaedah bacaannya sama sebiji. Okey, saya ulang, ada 4 cara, ada 4 sebab. Pertama, nun mati jumpa dengan nun hidup. Yang pertama. Yang kedua, nun mati jumpa dengan mim hidup. Okey, nun jumpa nun. Yang pertama. Yang kedua, nun jumpa mim. Yang ketiga, tanwin jumpa nun. Yang keempat, tanwin jumpa mim. Okey. Teacher ulang balik 4 sebab dengung. Okey, boleh. 4 sebab Okey, saya ulang. Yang pertama, sebab berlakunya dengung untuk muka surat 11 Sebab yang pertama ialah nun mati jumpa nun hidup. Nun mati jumpa nun hidup. Boleh Itu sebab yang pertama. Okey, boleh. Okey. Sebab yang kedua, nun mati juga, tapi kali ini jumpa mim hidup. Nun mati jumpa dengan mim hidup. Okey. Nun mati jumpa dengan mim hidup. Ini sebab dengung yang kedua. Okey, boleh Puan Ella? Okey. Dia punya beginning dia, permulaan dia nun mati. Tadi nun mati juga. Nun mati bersebelahan ataupun bertemu, berjumpa dengan nun. Nun jumpa nun. Tapi nun yang pertama nun mati, nun yang kedua nun hidup. Okey, nun jumpa nun. Nun mati jumpa nun hidup. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, nun jumpa mim. Nun pertama nun mati, sama juga macam tadi. Sebab yang pertama. Cuma yang bezanya ialah huruf yang kedua. Jumpa tadi nun jumpa nun. Ni nun jumpa mim. Sebab yang kedua. Okey, boleh Puan Ella? Puan Ella nak salin okey. Kalau ada sahabat yang dah ada ni, mungkin boleh tulis kat komen kan. So boleh bantu rakan-rakan kita yang nak cuba salin nota. Boleh ni. Itu sebab yang kedua. Sebab dengung yang kedua. Nun mati jumpa dengan mim hidup. Mim hidup ni maksudnya mim yang berbaris hidup lah. Sama ada mim bagi atas ke bawah ke depan. Okey. Yang kedua, yang ketiga, tanwin ataupun baris 2. Baris 2 ni tak kisah. Baris 2 ni macam bagi ni, bagi 2 depan tun. Bagi 2 bawah tin, bagi 2 atas tan, tak kisah. Tan, tin, tun, tak kisah. Okey, baris asalkan baris 2 jumpa dengan nun yang berbaris hidup. Bukan nun mati, dia jumpa nun yang berbaris hidup. Nun baris hidup ni sama ada nun tu bagi atas, ni, nu, tak kisah. Janji nun tu berbaris hidup. Tanwin ataupun baris 2 bertemu dengan nun yang berbaris hidup.
Okey, yang ketiga, boleh Puan Ella Yang keempat yang terakhir, tanwin juga ataupun baris dua. Macam ni contohnya bun. Kalau baris atas, baris dua atas ban, baris dua bawah bin, tak kisah. Janji tanwin, janji asalkan baris dua dia bertemu ataupun bersebelahan dengan huruf mim yang berbaris hidup. Macam ni mim bagi depan mu. Kalau bagi atas ma, bagi bawah mim pun tak kisah. Okey, ni Tuan Amran ada bantu kita ni. Punca dengung. Terima kasih banyak-banyak Tuan Amran. Nun mati jumpa nun, yang pertama betul. Yang kedua nun mati juga tapi jumpa mim. Satu dan dua tu dia punya permulaan dia sama, nun mati nun mati. Cuma dia jumpa huruf yang berbeza je. Yang pertama nun mati jumpa nun, yang kedua nun mati tapi jumpa mim. Yang ketiga baris dua, yang keempat pun baris dua juga. Cuma jumpa huruf yang berbeza. Yang ketiga baris dua iaitu tanwin jumpa nun. Yang keempat baris dua ataupun tanwin jumpa mim. Terima kasih Tuan Amran, terima kasih. Nota yang baik, yang cantik. So tuan-tuan, Puan Ella boleh kalau nak salin lah untuk ni ini sebab ataupun punca berlakunya dengung pada bacaan kita di muka surat 11. Sebab tu muka surat 11 ni kalau kita tengok pada buku tajwid, insya-Allah akan datang kita akan uraikan dengan lebih detail insya-Allah. Hukum tajwid di muka surat 11 ni dinamakan sebagai idgham ma'al ghunnah. Sebab apa bezanya dengan muka surat 10 yang kita baca tadi? Pada sebab ataupun punca berlakunya hukum dengung. Tapi bacaan dengungnya adalah sama sebiji dengan bacaan muka surat 11. Cara bacanya sama. Cara bacanya sama, tak ada beza langsung. Punca dengung, sebab dengung aja yang berbeza. Okey. Kemudian satu saya nak tambah sikit lagi. Ini kita punya para alim ulama dalam bidang Al-Quran, kita panggil qura'. Qura' tu para alim ulama yang takhasus, yang mengkhususkan pengajian dia. Para alim ulama yang specialize, pakar dalam bidang Al-Quran zaman-zaman dulu. Ini dipanggil kaedah, apa dipanggil istilah ni? Penandaan, merbubur tanda-tanda bacaan pada Al-Quran. Okey. Untuk membantu kita membaca, sebab tu dia letak bila berlakunya nun mati jumpa nun ni diletak tanda sabdu. Nampak So tanda sabdu ni adalah indikator, signage, tanda tempat berlakunya dengung. Okey? Nun mati jumpa nun, ada tanda sabdu. So kita jumpa, kalau kita lupa jumpa apa, tengok ada sabdu atau nun, maka kita tahulah ni dia pun dengung juga. Tapi beza dengan yang muka surat 10 saya ulang. Beza dengan muka surat 10, sebab dengung adalah kerana ada sabdu atas nun. Ada sabdu atas mim, itu sebab dengungnya. Yang ini sebab dengung bukan sebab ada sabdu. Sabdu ni sekadar tanda isyarat sahaja. Indikator, signboard, takut kita lupa. Sebab dengung kerana pertemuan nun mati dengan nun hidup. Itu sebab dengung. Tapi dia bubuh sabdu sebagai tanda isyarat bahawasanya ini tempat yang kena dengung. Takut-takut kita tak perasan, kita terlupa. Okey, hati-hati Kalau muka surat 10 tadi, kita tengok sikit muka surat 10. Sebab apa kena dengung? Ada sabdu atas nun, ada sabdu atas mim. Maka wajib dengung. Okey? Kerana ada sabdu. Yang ini dengung bukan sebab ada sabdu, tapi sebab ada pertemuan nun mati dengan nun. Pertemuan baris dua dengan mim pun diletak sabdu juga. Semua dah tulis sabdu. Itu sebagai satu petunjuk, signboard, indikator, signage, nak beritahu tempat tu kena dengung. Itu ulama, tanda bacaan yang ulama tambah. Untuk membantu kita, umat akhir zaman, khususnya kita yang bukan berbangsa Arab ni, untuk kenal, identify tempat-tempat yang kita nak kena dengung. Okay, cuma bezanya, ini bukanlah sebab dengung. Sebab dengung ialah pertemuan yang macam Tuan Amran tulis tadi lah. Pertemuan nun dengan nun dengan mim, tanwin dengan nun, tanwin dengan mim. Okay, beza dengan muka surat 10. Sebab apa dia dengung? Sebab adanya sabdu atas nun, adanya sabdu atas mim. Okay? Cuma yang paling penting, persamaan utama ialah bacaannya sama je. Muka surat 10, 11, cara bacaan yang sama. Okey, boleh Okay, kita terus. Dah lewat dah ni. Kita terus sambung bacaan. Okey, di baris yang pertama Okey. Wa ma lahum min nasirin. Okey, perhatikan sini kita ada dua tempat bacaan dengung. Ni yang kita baca sekarang. Nun mati jumpa nun. Nun mati, kenapa perlu dengung? Sebab pertemuan nun mati dengan nun. Kalau tak perasan, dia bubuh sabdu atas tu. Ni tempat dengung yang pertama. Dengung yang kedua, yang ni sebenarnya topik ni kita tak belajar lagi. Ini saya lupa, topik kita dalam Iqra' 6 tak silap saya ni. Pertemuan mim mati dengan mim. Mim mati dengan mim. Ini topik kita di Iqra' 6. Tapi, walaupun tak belajar lagi, tapi mudah. Sebab dia dah bubuh. Ini para alim ulama kita dah bubuh tanda sabdu dah siap atas mim. Okay, so kita cam. Ada mim,
Ada sabdu tamim, ada sabdu tanun. Itu tempat yang kita wajib dengungkan dia. Sebab dengung muka surat 10. Terima kasih Tuan Amran. Ada nun sabdu, ada mim sabdu. Ataupun ada sabdu atas nun, ada sabdu atas mim. Tengok Tuan Amran dah bantu kita dah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Amran. Jazakallah. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih membantu kita semua. Okey. Tengok sebab yang berbeza. Okey, muka surat 10 dengan muka surat 11 yang kita nak baca ni. Sebab beza tapi cara bacanya sama. Cara bacanya sama. Cuma sebab dengung aja. Sebab dengung berlakunya hukum dengung saja yang berbeza. Okey? Kita baca sama. So ada dua tempat dengung Lahum minna. Ada dua dengung. Wa ma lahum min nasirin. Okey, boleh seterusnya. Huwa fi dhalalim mubin. Ni bibir kacip lim tekan pada mim, lim. Ingat Ingat saya baca tadi? Saya bagi tahu tadi, li bunyikan dia dengan kadar satu harakat dulu. Lim, bukannya lim. Dhalalim. Lim, bukannya lim. Okey? Bukan lim tapi lim. Okey, bunyikan dia dengan kadar lebih kurang timing dia satu harakat. Lim, bukannya terus lim. Okey? Tekan dengung limmu. Betul dengungkan. Huwa fi dhalalim mubin. Boleh Okey, seterusnya. Ala siratim mustaqim. Okey, tim dengung mus. Ada sin mati. Ala siratim mustaqim. Okey, boleh follow Okey, seterusnya kita baca sama-sama. Thumma dammarnal akharin. Okey, ni pun ada dua dengung. Mim sabdu. Okey, ini adalah hukum bacaan di muka surat 10. Sebab tak ada pertemuan nun jumpa mim, tanwin jumpa mim Sebab apa dengung? Sabdu tamim. Tak ada nun jumpa mim, tak ada. Tanwin jumpa mim pun tak ada. Ini hukum bacaan yang kita baca di muka surat 10 tadi. Sebab dengung dia ada sabdu tamim, sabdu tamim. Tapi cara baca sama juga dengan hukum bacaan di muka surat 11. Okey, so jaga tekan dengung. Thumma dammarnal akhari. Allah, nafas pendek. Sekali lagi. Thumma dammarnal akharin. Okey, sorry tadi. Tak cukup nafas. Okey, seterusnya. Qalilam ma tashkurun. Okey, jaga lamma dengung. Jaga shin ni. Jaga tashku bunyi sh. Tu sifat bagi huruf shin berbaris mati. Ada bunyi bersembur macam tu. Tashkurun. Okey. Qalilam ma tashkurun. Okey, seterusnya. Qala innakum makithun. Okey, ni pun ada dua dengung. Nun sabdu, mim sabdu Qala innakum makithun. Okey, boleh follow Seterusnya. Liyuqda ajalum musamma. Okey, kita jaga. Pertama jaga. Qalqalah qalqalah dha. Ada misai semalam kita baca misai 4 harakat. Jumpa bagi 2 jumpa mim. Dengung tutup mulut lum. Lepas tu ada mim sabdu. Sam dengung Okey. Ada 2 tempat dengung mim sabdu. Sekali lagi kita ulang. Liyuqda jaga qalqalah ni ramai orang terlepas pandang ni. Terlepas. Nak fokus punya dengung, qalqalah dah lupa dah. 4 harakat dah lupa dah. Jaga hati-hati. Walaupun kita belajar topik yang baru, topik yang lama jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Okey, masih lagi kekal. Apa-apa yang kita dah pelajari, kita perlu kekalkan bacaan tajwid dalam setiap bacaan kita. Okey, hati-hati. Qalqalah liyuqda ajalum musamma. Berhenti 2 harakat
Okey, seterusnya. Qalatil a'rab. Okey, yang ni tak ada dengung Okey, seterusnya. Walan nu'jizahu haraba. Okey, jaga satu dengung. Nun jumpa nun. Nun mati jumpa nun Lan nu'ji. Jaga nun. Ain. Nu'ji. Okey. Walan la. Satu rekat Walan bukan lan tapi lan bukan terus lan. Okey, hati-hati. Walan nu'jizahu haraba. Okey, seterusnya. Fakuluhu hani'am mari'a. Okey, sini ramai orang confuse. Hati-hati. Satu nak jaga ni ni panjang sebab lepas ni ada misai. Ni 4 rekat. Lepas tu a bagi 2 jumpa mim, tutup mulut, kacik bibir dengan 2 rekat. Ri panjang. Ra bagi bawah ri, lepas tu ada misai. So ri 4 rekat juga. Mari. Kemudian an sebabkan kena berhenti jadi dibaca dengan 2 rekat bagi 1. Okey, boleh Seterusnya kita ulang sekali lagi. Kita baca sama-sama. Fakuluhu hani'am mari'a. Okey, boleh Okey, seterusnya. Amilatun nasibah. Okey, asalnya nasibatun. Bila kita berhenti pada ta marbutah, ta bulat, kita convert dia jadi ha mati. Sibatun jadi nasibah. Macam ada ng temu. Macam ada ng temu dengan nun dan apa tu maksud Puan Ella? Tak jelas. Macam ada ng. Apa tu ng? Temu dengan nun dan dengung. Apa maksud Puan Ella tu saya tak jelas. Dia dengung lah. Bunyi dengung kat hidung. Macam tu. Bunyi dengung dia di hidung. Okey. Kita kena bunyikan dia kat hidung dengung dia tu. Boleh kan? Okey. Bunyi hidung dia kat dengung. Tengok. Okey, apa saja semua hukum dengung mesti bila sebut bacaan dengung saja mesti dia bunyi kita hantar nafas kita oksigen nafas kita ke hidung. Okey, macam saya bagi contoh tadi kita baca. Okey, yang kita baca yang terbaru Amilatun nasibah. Nampak tak? Saya buat Amilatun. Nampak? Dia mesti keluar bunyinya. Bunyi tu daripada hidung. Dalam rongga hidung. Dipanggil makhraj khoishum. InsyaAllah akan datang sampai masa nanti kita akan huraikan dengan detail insyaAllah. Khoishum. Bunyi di hidung. Sama juga macam yang berbaris mati. Ajalum. Tutup mulut. Kita hantar nafas kita kat hidung. Mesti bunyi dia bunyi kat hidung. Okey, boleh jelas bila sebut hukum bacaan dengung, bila kata kena baca dengan dengung, bila sebut dengung aja mesti bunyi dia keluar dari hidung. Mesti bunyi dia keluar dari hidung. Hantar bunyi nafas dia kat hidung. Kalau yang tutup mulut lah. Okey, boleh Kemik hidung saya picit-picit ni Okey, nak bagi tahu mesti demonstration. Bunyi dia mesti wajib keluar daripada hidung. Itu barulah dinamakan sebagai bacaan dengung. Okey, kita baca lagi sekali Okey. Amilatun nasibah. Okey, boleh yang terakhir malam ni insya-Allah. Khusyubum musannadah. Okey, ni dia 2 baris 2 tanwin jumpa dengan mim, ada sabdu. Dia punya signboard. Sabdu ni sekadar signboard dia aja. Tanda dia aja. Sebab dengung sebab apa? Bukan sebab sabdu. Kenapa perlu dengung? Sebab nun mati, sebab baris 2 jumpa mim. Itu sebab berlakunya hukum dengung. Tapi ulama letak tanda sabdu ni untuk memudahkan bacaan kita. Kod-kod kita terlupa, terlajak, terlepas, terlupa, tak ingat tengok sabdu atau mim. Tapi sebab dengung bukan sebab sabdu, sebab baris 2 jumpa mim. Beza dengan yang ni. Yang ni bukan sebab baris 2, sebab memang tak ada baris 2 pun.
Baris 2 jumpa nun bukan. Tanwin jumpa nun pun bukan. Tak ada. Ini sebab apa dia dengung? Sebab ada sabdu tanun. Sebab sebelum dia huruf sin dengan baris atas satu. Dia tak ada jadi penyebab dengung. Sebab dengung adanya sabdu tanun. Yang ini sebab dengung baris 2 jumpa mim. Okey. Tapi kedua-duanya ini ulama letak sabdu sebagai sebab dengung. Ini sabdu, ada sabdu juga, sama je. Tapi ini sebagai petunjuk saja. Signboard aja. Takut kita terlupa. Okey, itu bezanya. Okey. So ada dua tempat dengung. Ini dengung tutup mulut. Ini dengung dia, lidah kita tekan pada langit atas tu. Langit depan atas pada gusi sikit. Okey, boleh Sekali lagi kita baca. Last. Khusyubum. Okey, bum. Bibir kacip Ini bibir kacip. Yang ni pula bibir buka. Ini bibir kacip tekan. Yang ni pula bibir mulut kita buka. Lidah kita tekan pada langit depan. Atas, dekat gusi tu. Gusi atas pada gigi kita tu. Okey. Okey. Khusyubum musannadah. Boleh sekali lagi. Khusyubum musannadah. Okey, alhamdulillah. Okey, sekadar itu saja buat malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Malam ni kita okey. Dua muka surat alhamdulillah. Kita terpaksa rugi masa banyak tadi sebab kita terpaksa adjust ni kan. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan ada hikmah lah tu kan. Kita ada toke sate kita, Cik Usop ada bagi pun nak sponsor. Okey. So alhamdulillah malam ni kita berjaya menamatkan bacaan di muka surat 10 dan juga muka surat 11 Iqra' 5. Okey, insya-Allah kita akan bertemu lagi malam esok pada pertemuan yang ke-38 lah. Kita dah jumpa 38 kali dah. Malam esok kita akan sambung bacaan kita masih lagi di Iqra' 5. Okey, saya tulis kod lupa. Malam esok kita akan menyambung bacaan di muka surat 12. 12. Okey, malam ni kita dah tamatkan bacaan muka surat 10 dan 11. Muka surat 10, 11, kedua-duanya adalah hukum bacaan dengung. Okey? Bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dah pernah mempelajari pelajaran tajwid, bacaan kita di muka surat 10 tu dinamakan hukum bacaan wajibul ghunnah. Okey? Hukum bacaan di muka surat 11 pula dinamakan idgham ma'al ghunnah. Okey? Sebab tu dinamakan dengan nama hukum yang berbeza. Sebab punca ataupun sebab dengungnya berbeza. Okay, kita dah terang panjang lebar tadi kan. Tapi persamaannya ialah cara bacaan dengungnya sama. Cara bacaan dengung yang sama. So beza kat mana? Beza pada sebab bacaan dengung itu timbul. Punca bacaan dengung itu timbul. Sebab itulah dinamakan dengan hukum yang berbeza. Okey. Dapat ilmu lagi malam ni. Syukran. Terima kasih Puan Ham. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kena ucap terima kasih kepada Tuan Amran yang jadi pembantu. Tolong bagi share nota tadi. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Alhamdulillah Puan Ruby, Cik Usop. Terima kasih juga Puan Rosmina, Puan Mariam, Syah. Okay, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okay. So setakat ini saja kelas kita malam ni. Sebab tadi kita ada, saya perasan ada seorang, dua orang. Puan Mariam ke siapa tadi yang baru first time. Sikit aja. Puan Nur Nasuha pun saya rasa first time. Terima kasih banyak Puan Nur. Puan Nur Nasuha Kamal Zaman. Saya rasa Puan Nur pun first time. Khususlah ni. Ni siaran ulangan buat teman-teman, kawan-kawan, muslimin, muslimat, tuan-puan yang baru first time. Khususnya. Terima kasih juga Cik Usop daripada JDT, daripada Johor, JB. Buat tuan-tuan dan perempuan yang baru first time datang, untuk makluman, kita dah pun bersiaran, kita dah buat FB Live ni setiap malam sebelum Ramadan lagi. Okay? So malam ni dah masuk kelas kita yang ke-37. Untuk kelas pengajian Iqra', malam esok kita akan bertemu untuk kelas pengajian Iqra' yang ke-38. So kita dah mula sebelum Ramadan. Kita mula daripada Iqra' 1 lagi. Muka surat 1, Iqra' 1. Okay? So bagi tuan-tuan yang baru first time datang, saya galakkan, saya syorkan untuk tonton balik rakaman kita daripada awal. Penting sangat. Sangat penting. Sebab apa? Sebab rakaman kita yang awal itu kita sebut, kita sentuh, kita bincang, kita bahas, kita baca, kita sebut, kita bunyikan bermula daripada makhraj huruf. Sebab apa? Sebab terlalu banyak, sangat-sangat banyak kesalahan bacaan yang berlaku dalam sebutan huruf di kalangan orang Melayu kita. Kenapa timbul bacaan masalah tu? Sebab nombor satu, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan bahasa Arab bukan bahasa kita. Kita lidah Melayu kan? Okey, sebab itu timbulnya kesalahan dalam sebutan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama. Yang kedua, sebab ada beberapa huruf-huruf dalam Al-Quran yang sebutannya tak ada dalam sebutan bahasa Melayu. Kalau huruf sin dekat dengan bunyi huruf S. Huruf ta dekat hampir dengan bunyi huruf T contohnya kan. Huruf ba
hampir dengan bunyi huruf B. Tapi ada banyak juga huruf hijaiyah yang bunyinya tak ada sama langsung dengan huruf sebutan huruf vokal kita ataupun huruf konsonan kita dalam bahasa Melayu. Sebab itulah timbul banyak kesalahan dalam sebutan makhraj huruf dan juga sifat huruf. Makhraj huruf salah, sifat huruf salah. Okey? Ada yang makhraj huruf betul, sifat huruf salah. Sebab kalau makhraj huruf salah, sifat huruf pun confirm salah. Okey? Sebab bacaan Al-Quran kita tidak akan boleh jadi betul selagi mana makhraj huruf kita salah dan juga sifat huruf kita salah. Sebab tu saya galakkan tuan-tuan yang khususnya yang baru kali pertama datang, kalau boleh tonton rakaman kita yang awal-awal dulu. Kalau boleh tonton daripada kelas kita yang pertama. Kalau boleh ada masa lapang, tonton urutan daripada kelas yang pertama, kedua. So kita kata apa? Boleh orang kata apa? Perbaiki bacaan kita daripada awal, daripada asas basic bacaan itu. Okey, sama ada boleh tonton di FB kita ni Syifa Talaki Musyafahah Al-Quran, ataupun boleh terus ke YouTube saya, Hasli Ismail, Hasli Hasli Ismail. Saya upload tiap-tiap malam, kita habis di FB Live saya tu upload kat sana. So boleh tonton juga di channel YouTube saya tu lah. Okey. Okey, so saya rasa sekadar itu saja sebelum berpisah. Terima kasih Puan Rosliza. Alhamdulillah, thank you teacher. Terima kasih Puan Ella for ilmu. See you tomorrow. Thank you Cik Amran. Okey, Cik Amran ni kawan saya ni, kawan baik saya ni. Okey. So sebelum berpisah, saya yang pertama, macam biasalah skrip yang sama tiap malam, saya pohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan, kesilapan, kesalahan yang berlaku. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan ke, saya mohon teguran lah. Mohon teguran, boleh PM tepi. Sebab macam yang saya sebut lah, kita manusia kan, bumi mana yang tidak ditimpa hujan kan. Okay. Baru ni tak apalah. Kadang-kadang ada waktu-waktu yang saya ada kelapangan masa kan, kadang esok-esok hari ni saya tonton balik rakaman tu. Sebab tu kadang-kadang dalam kelas-kelas sebelum ni saya ada buat pembetulan balik kan. Kadang-kadang bila ada masa lapang esok pagi lepas subuh, kadang ada free lepas ngaji, saya tengok balik rakaman, kadang saya jumpa, oh apa pula aku salah sebut ni. Kadang ada je kesalahan yang kita tak sengaja kan. Okay. So okay, gambar peluk ni sensor ni. Gambar peluk tak apa, kartun peluk tak apa kot. Okay. So kalau ada kesalahan, kesilapan, mohon beri sudi-sudikan lah, beri teguran supaya kita boleh sama-sama perbaiki. Okay. Saya ucapkan jutaan kemaafan lah kalau ada sebarang salah silap, kekurangan, dan saya ucapkan jutaan terima kasih lah buat semua kerana sudi hadir, berkongsi, orang kata apa, kita berkongsi ilmu lah kan, sama-sama kita belajar insyaAllah. So saya ucapkan jutaan terima kasih, insyaAllah kita bertemu lagi esok malam. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Surya, terima kasih Cik Wan Malik, terima kasih Cik Yusof, terima kasih Puan Ruby. InsyaAllah kita berjumpa malam esok Malam esok, betul. Okey, malam esok, Selasa malam. Okey, macam yang saya beritahu semalam, khususnya buat tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang baru kali pertama hadir, semalam saya dah umumkan, malam ni saya buat ulangan. Hari Khamis malam kita buat masa ni, kita umumkan sebagai hari cuti, hari cuti mingguan. Okey. Sebelum ni saya komit tiap-tiap malam. Sebelum ni memang kita buat tiap-tiap malam FB Live. Sebab semalam saya baru dapat permintaan daripada suami isteri. Suaminya lecturer universiti, isterinya manager bankers lah. Request untuk mohon saya untuk sesi kelas talaqi musyafahah one to one dengan dia suami isteri. Saya cuba pindah ke waktu siang, dia tak dapat bekerja kan. Satu hal pun dia tak dapat, dia ada komitmen lain. So dia adjust, dia cuma ada kelapangan Khamis malam Jumaat saja. So oleh kerana saya tak dapat nak adjust masa tu, dia pun tak dapat nak adjust. So saya terpaksa umumkan Khamis malam Jumaat, buat masa sekarang lah. Kita umumkan cuti lah. Cuti kelas. So hari lain insyaAllah kita bersiaran live seperti mana biasa. Cuma untuk Khamis malam je buat masa ni, saya terpaksa umumkan sebagai cuti lah sebab ada permintaan untuk sesi kelas talaqi musyafah one to one dengan pasangan suami isteri lecturer dan juga manager bank. Okay. So esok Selasa insyaAllah kita jumpa macam biasa pukul 9. Hari Rabu macam biasa, hari Khamis insyaAllah kita cuti, hari Jumaat malam insyaAllah kita jumpa balik macam biasa insyaAllah. Okay, setiap malam kecuali Khamis lah buat masa ni. Kalau ada sebarang perubahan nanti saya akan maklumkan balik insyaAllah. Okay, so esok kita akan jumpa esok Selasa malam Rabu insyaAllah macam biasa pukul 9 malam. So sekadar itu saya ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa esok malam pukul 9.